Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masuk kepada tabi' yang kedua, yaitu al-atfu. Kata penulis, pengikut atau dalam bahasa Arabnya tabi'. Yang kedua adalah al-atfu, ataf. Ia merupakan tabi' yang wujud di antaranya dengan matbu' apa yang dipanggil dengan huruf-huruf ataf. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh ahli bahasa, ataf ini ada dua bentuk. Yang pertamanya ataf yang dipanggil dengan ataf nasaq, dan yang keduanya ataf bayan. Yang kita pelajari di sini adalah ataf nasaq. Kita belajar yang mudah dahulu. Ataf bayan insya-Allah antum akan pelajari di dalam syarahan yang lebih tinggi lagi tentang bab ataf ini. Apa yang dimaksudkan dengan ataf? Ataf ini sebagaimana yang kita tahu, ianya sebahagian daripada tawabi'. Maknanya dia mengikuti kalimah yang sebelumnya dari segi i'rab. Dan ataf ini ada di antara tabi' dengan matbu' dia apa yang dipanggil dengan huruf ataf. Jadi huruf-huruf inilah yang berfungsi untuk menjadikan tabi' ini mengikut matbu' dia pada i'rabnya. Ya. Sekarang ni yang pertama sekali yang kita kena fokus adalah apakah itu huruf ataf ini. Bila ada huruf ataf ini, maka kalimah yang selepasnya akan mengikuti kalimah yang sebelumnya pada i'rab. Oleh itu kita kena tahu apa dia huruf ataf. Kata penulis lagi, kalimah yang menjadi tabi' dipanggil ma'tuf, dan yang menjadi matbu' dipanggil ma'tufun alaih. Ini istilah bagi bab ataf. Kalau di dalam bab na'at, kita ada na'at dengan man'ut. Kalau bab ataf, kita ada ma'tuf dan ma'tufun alaih. Apa dia mana dia ma'tuf dan mana dia ma'tufun alaih? Yang duduk selepas huruf ataf dipanggil dengan ma'tuf, ataupun yang istilah umum dia tabi'. Ya. Yang duduk selepas huruf ataf dipanggil ma'tuf, dan yang duduk sebelum huruf ataf itu dipanggil ma'tufun alaih, ataupun istilah yang umumnya matbu'. Kita dah belajar dalam ilmu, dalam bab na'at ada tabi', ada matbu'. Kalau dalam bab na'at, tabi' dia dipanggil apa dia? Na'at, dan matbu' dia dipanggil man'ut. Ya. Dalam bab ataf pula tabi' dia dipanggil ma'tuf, dan matbu' dia dipanggil ma'tufun alaih. Jadi istilah ini kita kena kuasai dahulu. Apabila ma'tufun alaih marfu', maka ma'tuf juga marfu'. Dan apabila ma'tufun alaih mansub, maka ma'tuf juga mansub. Begitulah seterusnya. Ya. Jadi sekarang kita nak belajar apakah itu huruf ataf, dan nak kenali mana ma'tuf, mana ma'tufun alaih. Kita tengok pada contoh-contoh yang disebutkan di sini, maka akan nampak gambaran yang jelas tentang ma'tuf dan ma'tuf alaih serta huruf ataf. Kata penulis, huruf ataf ada 10, iaitu yang pertamanya huruf waw. Huruf ataf yang pertama adalah huruf waw. Contohnya apa?
Raja'a Muhammadun wa Umaru. Muhammad dan Umar telah pulang. Sekarang kita tengok i'rab dia. Raja'a fi'lun madhi. Setiap fi'lun mesti ada apa? Setiap fi'lun mesti ada fa'il. Jangan hayal, belajar tak boleh hayal. Kalau fikir ke lain, ingat ke lain, tak dapat. Nak faham, kena dengar elok-elok. Ya? Sekarang ni Muhammadun jadi fa'il. Bila fa'il dia mesti marfu'. Apa tanda rafu' dia di sini? Baris depan, dhammah. Dan selepas Muhammad itu ada waw, huruf waw. Waw inilah yang dipanggil dengan waw ataf. Ingat ya, bukan semua waw itu adalah waw ataf. Ada waw berfungsi dengan fungsi yang lain, dinamakan dengan nama yang lain. Sekarang ni kita nak kenal waw ataf dahulu. Nak kenal waw ataf, bila kita melihat kepada makna dia. Ya. Sekarang di sini waw ataf ni biasa kita terjemahkan dalam bahasa kita dan. Ya. Dan. Umaru di sini dia menjadi baris depan kerana mengikuti Muhammad baris depan. Ya. Jadi Umar tabi', Muhammad matbu'. Waw huruf ataf. Jadi Umar mengikut istilah ada bagi bahagian ini dipanggil ma'tuf dan Muhammad ma'tufun alaih. Jadi sekarang ini kita tengok kepada makna. Kalau kita rujuk kepada kitab ahli bahasa, huruf waw ataf ni membawa makna apa? Membawa makna menghimpunkan dua perkara di dalam satu perkara. Artinya apa? Sekarang ni dia nak cerita tentang pulang. Dia nak cerita tentang pulang. Dia beritahu sini ada dua pelaku perbuatan. Yang pulang tu ada dua orang, iaitu Muhammad dan Umar. Jadi kedua-duanya berkongsi di dalam perbuatan ini, iaitu pulang. Jadi kita gunakan huruf waw untuk menunjukkan kedua-dua orang ni melakukan perbuatan tersebut. Ya. Jadi dia kata raja'a Muhammadun wa Umaru, Muhammad dan Umar telah pulang. Jadi waw di sini bahasa kitanya dan. Dan ialah yang dipanggil dengan huruf ataf. Ya, itu yang pertamanya. Huruf ataf yang pertama adalah huruf waw. Ya. Kata penulis, jadi kalau antum tengok dalam ayat tu, dua perkara berkongsi dalam satu cerita. Maka kalau dia gunakan huruf waw, maka waw di situ menunjukkan ia adalah huruf ataf. Ya. Dalam Al-Quran, dalam hadis banyak digunakan huruf ini. Yang pentingnya untuk mengenalinya antum tengok kepada makna. Kita dah belajar itu ada waw dipanggil dengan waw hal, betul tak? Bila waw tu waw hal, dia menunjukkan apa? Menunjukkan keadaan. Menunjukkan keadaan sesuatu itu. Jadi dia tidak menunjukkan perkongsian dua perkara di dalam satu cerita, tidak. Dia menunjukkan keadaan bagi tuan punya hal ni tadi. Ya. Jadi berbeza dengan waw ataf, menunjukkan dua perkara yang berkongsi pada satu cerita ataupun pada perbuatan seperti di sini. Kalimah Umar adalah ma'tuf yang marfu' kerana ia mengikut kalimah yang marfu' iaitu Muhammad. Kalimah Muhammad dipanggil ma'tufun alaih dan huruf waw merupakan huruf ataf. Jadi antum kenali dahulu
Mana ma'tufun alaih, mana huruf ataf. Huruf ataf dia waw, ma'tuf dia yang selepas pada waw iaitu Umar, dan ma'tuf alaihnya adalah sebelum waw iaitu Muhammad. Jadi kita kenali begitu dahulu sebelum kita mengkaji lebih mendalam lagi tentang bab-bab ilmu nahwu ini. Huruf ataf yang kedua adalah huruf fa. Contohnya kharajal mudarrisu fattalibu. Guru telah keluar, kemudian murid. Jadi fa di sini kalau mengikut ahli bahasa dia kata fa ni huruf ataf juga, tapi menunjukkan tartib. Artinya perbuatan di sini dia berlaku secara bergilir, berturutan. Fa'il dahulu yang melakukan perbuatan, kemudian diikuti dengan apa yang disebutkan selepas huruf ataf iaitu fa. Di sini guru telah keluar, kemudian pelajar. Artinya sejurus selepas guru keluar diikuti oleh pelajar. Yang keluar dahulu siapa? Guru. Jadi ini dipanggil dengan tartib. Bila pakai fa menunjukkan tartib. Artinya dia ada susunan, yang mana dahulu, yang mana kemudian. Berbeza dengan waw. Kalau waw sekadar nak beritahu dua-duanya buat perbuatan tersebut, tapi tidak menunjukkan tartib. Orang Melayu kita berpanggil tertib gitu kan. Tertib artinya ikut turutan. Ia tidak dilakukan sekaligus. Kalau waw dia sekadar nak beritahu dua-duanya melakukan perbuatan, tak beritahu siapa yang dulu buat dan siapa yang kemudian. Ataupun adakah ianya berlaku serentak, tak beritahu. Jadi berbeza dengan fa. Fa menunjukkan apa? Turutan. Faham maksud dia? Fa juga merupakan huruf ataf. Fungsi dia seperti huruf ataf yang lain. Jadi sekarang ni al-mudarrisu dia marfu' kerana menjadi fa'il bagi kharaja. Jadi at-talibu juga menjadi marfu', kerana dia ma'tuf kepada al-mudarrisu. Jadi al-mudarrisu marfu', maka at-talibu pun marfu'. Faham tak? Dia belajar belajar mengikut bi'ah orang Melayu ni dia lain sikit. Orang Melayu dia slow sikit. Dia layu sikit. Orang Melayu dia layu sikit. Kalau tak faham pun dia tak tanya, kalau orang tanya pun dia tak jawab. Faham ke tak faham, itu tabiat ramai orang Melayu. Jadi kita ni kena cergas dalam belajar. Kalau tak faham, angkat tangan beritahu saya tak faham. Kalau ada perkara yang sama-sama keliru, tanya guru. Kalau diberikan peluang tanya, patut kita tanyalah. Jadi kena ubah tabiat orang Melayu yang seperti ini. Kita kena jadi orang yang bila belajar bersemangat, bersungguh-sungguh, fokus. Tak boleh terus layu. Jadi kata penulis, kalimah at-talibu adalah ma'tuf yang marfu', kerana ia mengikuti kalimah yang marfu' iaitu al-mudarrisu. Kalimah al-mudarrisu dipanggil ma'tufun alaih, dan huruf fa merupakan huruf ataf. Itu huruf ataf yang kedua. Baik, kita masuk kepada huruf ataf yang ketiga, iaitu summa. Contohnya apa? Zurtu Aliyan thumma Sulaimana.
saya telah menziarahi Ali kemudian Sulaiman. Sama ke summa dengan fa dari segi makna? Sama tapi tak sama. Sama artinya dia membawa makna tartib juga. Mengikut dia ada turutan. Yang mana dahulu, yang mana kemudian. Tapi antara summa dengan fa ada beza dari segi jarak masa. Kalau fa, jarak masa di antara perbuatan yang pertama dengan yang kedua tu singkat. Guru keluar, tak lama lepas tu murid keluar. Maknanya jarak masa dia adalah singkat. Kalau summa, ia menunjukkan jarak masa yang jauh di antara yang pertama dengan yang kedua. Itu beza di antara summa dengan fa dari segi makna. Ya. Jadi kalau kita nak tunjuk, nak gunakan bagi perkara yang jarak masanya panjang ataupun jauh, kita pakai summa. Kalau yang jarak masanya hampir, kita pakai fa. Ya. Di sini kita tengok pada contoh. Dia kata, aku telah menziarahi Ali kemudian Sulaiman. Jadi maknanya apa? Ada jarak masa di antara perbuatan menziarahi Ali dengan menziarahi Sulaiman. Jadi dia pakai summa. Summa juga merupakan huruf ataf. Baik, sekarang nak tanya, nak tengok faham ke tak faham. Diam tu faham ke ataupun tak faham. Jadi nak tanya, anta mana ma'tuf, mana ma'tufun alaih? Zurtu Aliyan thumma Sulaimana, mana ma'tuf, mana ma'tuf alaih? Sulaiman ma'tuf, ma'tuf alaih Aliyan. Huruf ataf summa. Alhamdulillah. Baik. Kalau diam-diam ubi tak apa. Diam-diam ubi tak apa. Jangan diam-diam tidur, tak ada peningkatan nanti. Ya. Jadi sekarang ini Aliyan apa i'rab dia? I'rab dia adalah maf'ulun bih. Dia mansub, tanda nasbun dia adalah fathah. Jadi Sulaiman juga menjadi mansub. Sulaiman menjadi mansub kerana apa? Kerana dia ma'tuf kepada Aliyan. Tanda nasbun dia adalah baris atas. Kalimah Sulaiman adalah ma'tuf yang mansub kerana ia mengikut kalimah yang mansub, iaitu Aliyan. Kalimah Aliyan dipanggil ma'tufun alaih, dan summa adalah huruf ataf. Ya. Yang penting sekarang antum tahu dahulu apa itu huruf ataf, dan apa makna dia. Itu yang kena faham dahulu. Yang keempatnya au. Contohnya apa? Udrusul aqidah, aqidata awil fiqha. Pelajarilah akidah ataupun fiqh. Jadi di sini mana huruf atafnya? Huruf atafnya adalah au. Ma'tuf dia adalah al-fiqha dan ma'tuf alaih adalah al-aqidata. Ya. Jadi al-aqidata di sini mansub kerana menjadi apa? Maf'ulun bih. Tanda nasbun dia adalah baris atas. Maka al-fiqha juga dia mansub kerana menjadi ma'tuf. Dia ma'tuf kepada kalimah yang mansub, maka dia pun mansub. Au adalah huruf ataf. Jadi apa makna au? Au tu atau. Jadi perincian tentang makna au lagi antum akan belajar pada kitab yang lebih tinggi lagi, ya. Yang penting sekarang kita faham au itu membawa makna atau, ya.
Kalimah al-fiqha adalah ma'tuf yang mansub, kerana ia mengikut kalimah yang mansub iaitu al-aqidata. Kalimah al-aqidata dipanggil ma'tufun alaih manakala au merupakan huruf ataf. Huruf ataf yang kelimanya adalah am. Contohnya apa? Al-Qur'ana hafizta amil haditha. Adakah Al-Quran yang telah kamu hafal ataupun hadis? Jadi sekarang ni am ini adalah huruf ataf. Jadi mana ma'tuf, mana ma'tufun alaih? Ma'tuf dia adalah al-haditha dan ma'tuf alaih dia al-Qur'ana. Al-Quran mansub, maka al-haditha juga mansub. Jadi huruf ataf dia adalah am. Pada peringkat asas kita kenal dahulu huruf ataf dia. Kalimah al-haditha adalah ma'tuf yang mansub kerana ia mengikut kalimah yang mansub iaitu al-Qur'ana. Kalimah al-Qur'ana dipanggil ma'tufun alaih manakala am merupakan huruf ataf. Ingat ya, istilah ni penting. Bila tak faham istilah, maka susah untuk antum nak belajar. Bila buka buku Arab contohnya, ataupun buka buku yang lebih tinggi daripada yang ini, payah nak faham bila tak faham istilah. Ya. Kemudian yang keenamnya imma. Contohnya apa? Tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Di sini imma mengikut sebahagian pada ahli bahasa, mereka kata huruf ataf. Nanti antum akan belajar ada khilaf pula di kalangan ahli bahasa, adakah imma huruf ataf ataupun yang lain sebagai huruf ataf. Yang pentingnya sebahagian pada mereka mengatakan bahawa imma inilah huruf ataf. Jadi kata dia di sini tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Kahwinilah sama ada dengan Hindun ataupun adik-beradik perempuannya. Mana ma'tuf, mana ma'tuf alaih? Kata penulis, kalimah ukhta adalah ma'tuf yang mansub kerana ia mengikut kalimah yang mansub iaitu hindan. Kalimah hindan dipanggil ma'tufun alaih manakala imma merupakan huruf ataf. Jadi hindan di sini mansub kerana menjadi maf'ulun bih, dan imma yang kedua itu adalah huruf ataf, dan ukhta mansub kerana dia ma'tuf kepada hindan. Ya. Yang ketujuhnya bal. Contohnya apa? Ma jaa Usamatu bal Zaidun. Usamah tak datang, bahkan yang datang tu adalah Zaid. Dia terjemah situ, bukan Usamah yang datang, bahkan Zaid. Sekarang ini di sini bal adalah huruf ataf. Zaidun ma'tuf dan Usamah ma'tuf alaih. Usamah marfu' kerana menjadi fa'il, maka Zaidun pun marfu' kerana dia duduk selepas huruf ataf iaitu bal. Kalimah Zaidun adalah ma'tuf yang marfu' kerana ia mengikut kalimah yang marfu' iaitu Usamatu. Kalimah Usamatu dipanggil ma'tufun alaih manakala bal merupakan huruf ataf. Taib, huruf ataf yang ke-8 apa dia? La. Contohnya akala Uthmanu la Sa'dun. Uthman sudah makan, tidak Sa'ad. Artinya Sa'ad tak makan. Sekarang ni Uthman marfu' kerana apa? Menjadi fa'il. Jadi Sa'ad marfu' juga. Sebab apa dia marfu'? Sebab dia duduk selepas huruf ataf iaitu la. Jadi dia ma'tuf kepada Uthman. Uthman marfu', maka dia pun marfu'. Kita baca la Sa'dun. Jadi Sa'dun ma'tuf
Uthman ma'tufun alaih. Kalimah Sa'dun adalah ma'tuf yang marfu' kerana ia mengikut kalimah yang marfu' iaitu Uthman. Kalimah Uthman dipanggil ma'tufun alaih manakala la merupakan huruf ataf. Ya. Kemudian yang kesembilannya lakin. Yang kesembilan lakin. Contohnya apa? La uhibbul usata lakinil atqiya. Saya tidak menyukai pelaku maksiat. Sebaliknya orang-orang yang bertakwa. Artinya sebaliknya saya menyukai ataupun mengasihi orang-orang yang bertakwa. Sekarang ni al-atqiya, kenapa dia mansub berbaris di atas? Kerana dia duduk selepas lakin. Lakin merupakan huruf ataf. Jadi al-usata mansub, maka al-atqiya pun mansub. Ya. Kalimah al-atqiya adalah ma'tuf yang mansub kerana ia mengikut kalimah yang mansub iaitu al-usata. Kalimah al-usata dipanggil ma'tufun alaih manakala lakin merupakan huruf ataf. Ya. Jadi benda-benda ni antum kena hafal dahulu, fahami betul-betul dahulu. Ya, sebelum masuk kepada perincian yang lebih mendalam tentangnya. Kena asas ni fahami betul-betul dahulu. Kalau asas ni masih lagi bercelaru, maka payah untuk kita buka kitab yang lebih besar daripada ini. Ambil yang asas-asas dahulu, poin-poin yang utama dahulu di dalam pembelajaran ilmu nahwu ini untuk memudahkan kita mengikuti pelajaran yang lebih tinggi. Kemudian yang ke-10-nya hatta. Contohnya apa? Yamutun nasu hattal anbiya'u. Manusia mati sehingga kan para nabi. Artinya para nabi pun mati juga. Sekarang ni kenapa al-anbiya'u di sini dia berbaris depan? Ya, kerana dia duduk selepas huruf ataf iaitu hatta. Sekarang ini an-nasu dia marfu' kerana apa? Dia menjadi fa'il bagi yamutu. Dan al-anbiya di sini dia ma'tuf kepada an-nas. Dan kerana an-nas marfu' dia pun marfu' juga. Dia menjadi marfu' sebab hatta merupakan huruf ataf. Kalimah al-anbiya adalah ma'tuf yang marfu' kerana ia mengikut kalimah yang marfu' iaitu an-nasu. Kalimah an-nasu dipanggil ma'tufun alaih manakala kalimah hatta merupakan huruf ataf. Ulang kaji. Yang pertama, tabi' yang kedua adalah al-atfu. Huruf ataf ada 10 iaitu al-waw, al-fa, thumma, au, am, imma, bal, la, lakin dan hatta. Yang ketiga, kalimah yang berada sebelum huruf ataf dipanggil ma'tufun alaih, dan kalimah yang berada selepas huruf ataf dipanggil ma'tuf. Dan yang keempatnya ma'tuf mengikut i'rab ma'tufun alaih. Habis ba'ataf, kita masuk kepada tabi' yang ketiga iaitu taukid. Tabi' yang ketiga taukid. Apa dia taukid? Kata penulis, tabi' yang ketiga adalah taukid. Taukid artinya penegasan. Daripada akkada yu'akkidu, ta'kidan ataupun taukidan. Ya. Taukid dari segi bahasa maknanya apa? Penegasan. Yang dimasukkan di sini ia merupakan kalimah yang didatangkan sebagai penegasan bagi perkataan sebelumnya. Contohnya apa? Naam, naam, ja'a Muhammadun. Ada salah cetak ke tak? Tak. Itu macam tanda seru ke apa tu? Ya? Naam, naam,
ja'a Muhammadun. Ya, ya, Muhammad dah datang. Sekarang ni apa yang diulang di sini? Yang diulang di sini adalah kalimah na'am. Jadi na'am yang kedua ini yang dipanggil dengan apa? Taukid, penegasan. Kenapa kita ulang dua kali sesuatu perkataan? Untuk menegaskan percakapan kita lah. Contohnya orang kata pergilah cepat ke kedai, kita pun kata ya, ya. Sebab apa sebut dua kali? Untuk menegaskan bahawa benda ni akan kita buat, ya. Jadi kalau sebut sekali tak ada penegasan. Dalam bahasa kita pun kita akan buat begitu. Diulang perkataan yang sama untuk menunjukkan penegasan. Begitu di sini. Dia nak beritahu, nak tegaskan Muhammad tu memang dah datang. Maka dia ulang dua kali kalimah na'am. Dia kata na'am, na'am ja'a Muhammad. Nak tegaskan bahawa Muhammad tu dah datang. Kata penulis, kalimah na'am kedua merupakan taukid bagi na'am yang pertama. Ya. Jadi sekarang ni di dalam bahasa Arab, taukid ni ada dua bentuk. Pertamanya dipanggil dengan taukidun lafzi dan yang keduanya taukidun maknawi. Sekarang dia nak ceritakan kepada kita apa dia taukidun lafzi dan apa dia taukidun maknawi. Kata penulis, taukid terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertamanya taukidun lafzi. Taukid lafzi apa dia? Taukid lafzi ini penegasan dengan menggunakan kalimah yang sama, diulang dua kali. Itu dipanggil dengan taukidun lafziyun, ya. Kalimah yang sama diulang. Anda boleh mengenali jenis taukid ini apabila menemui kalimah yang sama diulang-ulang dalam ayat seperti contoh di atas. Iaitu na'am, na'am ja'a Muhammad. Ya. Contoh yang lain, matar ra'isu ar-ra'isu. Presiden telah meninggal dunia. Jadi kalimah ar-ra'isu yang pertama dia adalah fa'il marfu'. Tanda raf'an dia adalah dhammah baris depan. Habis ra'is yang kedua menjadi apa? Ar-ra'isu yang kedua dia taukid bagi ar-ra'is yang pertama. Nak tegaskan bahawa yang mati tu memang presiden, bukan orang lain. Nak beritahu betul ni presiden dah mati ni, contohnya. Jadi dia ulang kalimah ar-ra'is itu dua kali sebagai penegasan. Jadi ar-ra'isu yang kedua kita baca marfu' juga, kerana dia merupakan taukid bagi ar-ra'is yang pertama. Jadi sekarang ini di sini diulangkan kalimah yang sama, maka dipanggil dengan taukid lafzi. Ya. Kalimah ar-ra'is kedua merupakan taukid bagi kalimah ar-ra'is yang pertama. Sebutannya diulang untuk menegaskan bahawa yang mati tersebut merupakan sang presiden. Pakai sang, bukan orang lain. Ya. Artinya apa? Nak tegaskan bukan orang lain yang mati ni. Nak beritahu memang presiden yang telah pun meninggal dunia. Jadi yang pentingnya kita faham bahawa macam mana nak baca yang kedua ni. Baris dia macam mana? Oleh kerana dia adalah taukid, kenapa keluar masuk ni? Yang pentingnya apa? Kita nak tahu macam mana kita nak baca yang kedua ini. Oleh kerana dia adalah taukid, maka dia mengikuti yang sebelumnya dari segi barisnya. Kemudian yang kedua,
taukidun ma'nawi. Ia menggunakan perkataan tertentu yang merujuk kepada kalimah yang sebelumnya. Jadi taukid maknawi pula dia tak menggunakan lafaz yang sama. Dia ada lafaz yang lain, lafaz yang tertentu, bukan semua lafaz lafaz yang tertentu sebagaimana yang ulama temui dalam percakapan orang-orang Arab. Mereka menggunakan lafaz-lafaz ini sebagai taukid, sebagai taukid. Taukid ini didatangkan untuk menolak sangkaan bahawa mutakallim tersilap dalam percakapannya, ataupun juga ia membawa makna penegasan, supaya orang faham bahawa itulah yang dimaksudkan pada percakapan ini, bukan yang lainnya. Tapi dia tidak menggunakan lafaz yang sama. Ini dipanggil dengan taukidun ma'nawi. Kalimah-kalimah yang digunakan dalam taukid maknawi adalah: pertama nafsun, yang kedua ainun, yang ketiga kullun, yang keempat ajma'u. Nanti bila belajar lebih lagi ada lagi yang lain. Kita ambil yang utama dahulu. Jadi kita ambil di sini yang utama dahulu, iaitu apa dia? 4 kalimah ini digunakan sebagai taukid, iaitu taukid maknawi. Apabila anda menggunakan kalimah-kalimah ini sebagai taukid, maka hendaklah ia dihubungkan dengan ganti nama yang sesuai dengan matbu'nya. Artinya kalau gunakan salah satu daripada 4 kalimah ini sebagai taukid, maka kena apa? Kena sambungkan dia dengan dhamir yang kembali kepada muakkad dia. Yang kembali kepada muakkad dia, ataupun istilah umum dia matbu' dia. Itu yang perlu kita ingat. Taukid manawi kena sambungkan dengan dhamir. Contohnya apa? Hadaral maliku nafsuhu. Raja telah datang. Hadara maliku, raja dah datang. Lengkap dah ayat ni. Kenapa disebutkan nafsuhu? Untuk menegaskan bahawa yang datang tu memang raja sendiri. Raja telah hadir ataupun telah datang dirinya sendiri, supaya orang tak menyangka bahawa mungkin wakil dia yang datang, ataupun anak dia, putera mahkota yang datang. Jadi bila disebut hadaral maliku nafsuhu, maknanya menegaskan bahawa yang datang tu memang raja, bukan orang lain. Jadi kalimah nafsuhu inilah yang merupakan taukid. Al-maliku marfu' ataupun marfu', kerana dia fa'il. Jadi kita baca nafsun juga baris depan, sebab dia mengikut matbu' dia. Mengikut matbu' dia al-malik yang marfu', maka dia marfu' lah. Kita baca nafsuhu, dan kalimah nafsu disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada matbu'. Di sini al-malik kita pakai ha, nafsuhu. Kalau orang perempuan kita pakai ha. Contohnya kita kata raja, kita kata apa sebagai contohnya? Apa lagi? Hadara al-mudarrisat, hadarat al-mudarrisatu nafsuha. Hadarat al-mudarrisatu nafsuha. Guru perempuan telah hadir, dia sendiri yang hadir, bukan orang lain. Jadi kalimah nafsu disandarkan kepada dhamir yang sesuai dengan matbu'. Kata dia kalimah nafsu marfu' kerana ia merupakan taukid bagi kalimah al-malik yang marfu'. Tanda raf'an bagi kedua-duanya adalah dhammah. Jadi al-malik pakai dhammah, nafsu pun pakai dhammah. Kalimah nafsu didatangkan untuk mengelakkan sangkaan bahawa yang datang adalah wakilnya atau anaknya dan sebagainya.
Ha merupakan ganti nama ataupun domir yang merujuk kepada Al-Malik. Contoh yang lain, bagi ainun pula, raja'a Muhammadun ainuhu, Muhammad telah pulang dirinya sendiri. Artinya penegasan di sini. Ainun dengan nafsu makna dia sama je. Makna dia sama. Dan kedua-duanya didatangkan untuk membawa makna penegasan. Artinya orang tu sendiri, bukan yang selain daripadanya. Ya. Kalimah ainun marfu' kerana ia merupakan taukid bagi kalimah Muhammad yang marfu'. Tanda rafa' bagi kedua-duanya adalah dhammah. Kalimah ainun didatangkan sebagai penegasan bahawa yang pulang tersebut adalah Muhammad sendiri, bukan orang lain. Hak merupakan ganti nama yang merujuk kepada Muhammad. Kemudian yang seterusnya, taukid yang seterusnya apa dia? Adalah kullun, ya. Contohnya apa? Namat tullabu kulluhum. Para pelajar telah tidur kesemuanya. Kalau sebut namat tullab, pelajar dah tidur, mungkin orang kata ada lagi kot yang tak tidur kan. Jadi bila sebut namat tullabu kulluhum, penegasan. Nak beritahu memang kesemua mereka ni dah tidur. Ya. Jadi itu fungsi taukid, penegasan bagi percakapan. Jadi kita kena tahu kenapa kullu baris depan. Kenapa kullu baris depan? Sebab tulab baris depan. Kullu ni taukid. Jadi dia mengikut matbu' dia. Jadi tulab baris depan, dia pun baris depan. Kalau matbu' baris atas, dia pun baris atas juga. Contohnya apa? Akal tutufaha kullahu. Saya telah makan apple. Tufaha baris atas, kul pun baris atas, jadi kullahu. Saya telah makan apple kesemuanya, habis licin, ya. Jadi kullah di situ baris depan, baris atas, sebab tufah baris atas. Jadi taukid dia mengikut apa dia? Muakkad dia ataupun matbu' dia dari segi i'rab, ya. Kalimah kullu marfu' kan ia merupakan taukid bagi kalimah yang marfu' iaitu tullab. Tanda rafa' bagi kedua-duanya adalah dhammah. Ia didatangkan untuk menegaskan bahawa kesemua para pelajar telah pun tidur. Hum merupakan ganti nama yang merujuk kepada tullab. Tullab ramai pakailah hum. Seorang pakai hu, perempuan pakai ha. Jadi kita gunakan domir yang sesuai untuk merujuk kepada matbu' dia. Ya. Kemudian yang seterusnya, contoh bagi apa? Ajma'un pula. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kalimah ajma'un marfu' kerana ia merupakan taukid bagi kalimah yang marfu' iaitu al-malaikatu. Jadi al-malaikah fa'il, dia marfu'. Tanda rafa' dia adalah apa? Tanda rafa' dia adalah dhammah. Jadi kullu yang selepas malaikah tu taukid yang pertama. Kemudian ajma'un taukid yang kedua. Ajma'un dia marfu', tanda rafa' dia adalah apa dia? Adalah waw. Tanda rafa' dia adalah waw. Jadi sekarang di sini kata dia kalimah ajma'un marfu' kerana ia merupakan taukid bagi kalimah yang marfu' iaitu al-malaikatu. Tanda rafa' baginya adalah huruf waw. Kebiasaannya kalimah ajma'un didatangkan sebagai taukid selepas taukid yang lain iaitu kullun, seperti contoh di atas. Jadi ajma'un biasanya digunakan di dalam bahasa Arab sebagai taukid yang kedua selepas daripada apa dia? Kalimah kullu. Selepas daripada kalimah kullu, seperti dalam contoh itu ayat Al-Quran, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, ya.
Ulang kaji. Taukid bermaksud kalimah yang didatangkan sebagai penegasan bagi kalimah sebelumnya. Taukid terbahagi kepada dua, iaitu lafzi dan maknawi. Kalimah yang digunakan sebagai taukid maknawi adalah nafsun, ainun, kullun dan ajma'. Lepas taukid maknawi di atas kecuali ajma'un, hendaklah disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada perkara-perkara yang diberikan penegasan ataupun muakkad. Artinya kalau pakai ainun, nafsun, kullun, kena sandarkan kepada dhamir yang kembali kepada muakkad. Kalau ajma' tak payah sandarkan kepada dhamir. Itu maksud dia. Jadi habis bab yang berkaitan dengan tabi' yang ketiga, iaitu taukid. InsyaAllah minggu hadapan kita masuk kepada tabi' yang keempat, yang terakhir, iaitu badal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Asyhadu an la ilaha